Ya. Ya. Speaker, last. Saya ada 3 perkara saja respons kepada yang saya hormati Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk memandu perjalanan mesyuarat ini. Baik, isu mengenai titah yang di-Pertuan Agong. Saya ingin menunjukkan di sini secara bertulis bahawa pemberitahu daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kepada Speaker yang berbunyi, izinkan saya baca, dengan hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah perkenan untuk kerajaan memanggil mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat yang bersidang 26 Julai sehingga 2 Ogos 2021. Document speaks louder than words. Ini adalah kita boleh Faham tak? Faham tak? Tuan-tuan, rakan-rakan sidang Dewan Rakyat sekalian, bahawa sidang kali ini kita merujuk kepada peraturan 11 dalam kurungan 3. Boleh tengok peraturan 11 dalam kurungan 3. Bahawa pada masa majlis dalam tangguhan, jika Perdana Menteri memaklumkan kepada Tuan Yang di-Pertua, iaitu bagi faedah orang ramai, mustahak majlis mengadakan mesyuarat dahulu daripada tarikh yang telah ditetapkan. Ini kuasa Perdana Menteri, maka Tuan Yang di-Pertua hendaklah dengan serta-merta mengeluarkan pemberitahu bahawa berapa hari bulan nak diadakan mesyuarat itu. Maka ini adalah sidang khas. Kenapa Yang Berhormat sebelah sana takut? Dengarlah ucap saya. Saya nak tahu dia menjawab untuk kerajaan atau yang berucap, kita sebagai ahli parlimen dia mengucap. Dengarlah dulu. Yalah, dengar duduk. Peraturan mesyuarat duduk. Saya tak benarkan. Peruntukan itu ada. Ya, Boleh saya dapat peraturan jawapan? mesyuarat duduk. You are part of the government, you should answer. Ini timbalan menteri bukan? Jawablah soalan. Convention kita boleh cakap. Ya. Tak boleh ucap. Perdana Menteri hendaklah ditetapkan urusan mesyuarat hendaklah ditetapkan oleh Perdana Menteri. Ya, ini peraturan mesyuarat. Ya Muhammad, sahabat saya ni Ya Muhammad. Masa parlimen bersidang dulu. Saya belum habis lagi Ya Muhammad. Duduklah, duduk. Saya belum habis lagi. Yang Muhammad tadi berucap, kita duduk diam dengar dengan teliti. Kita ada hak bercakap. Ya, Tuan menjawab ya, saya tak benarkan. Tunggu saya habis dulu Yang Muhammad. Yang Muhammad dah bercakap panjang lebar. Tuan Speaker. Ya. Saya nak beritahu, ini adalah sidang khas. Saya nak tanya, adakah sebelum ini tidak pernah dilakukan sidang khas? Pernah Yang Muhammad. Beberapa kali kita mengadakan sidang khas dan sidang khas itu kita lakukan mengikut peraturan mesyuarat 11 dalam kurungan 3 Yang Muhammad. Baca ni Yang Muhammad. Baca. Itu tidak melanggar perlembagaan. Ini melanggar perlembagaan. Sidang khas ada usul. Saya nak... Okey, Korau. Seminit. Tuan Speaker. Seminit lagi. Tuan Speaker, saya berasa yang kalau Poin mengosongkan kedua, Dewan ini, jika sila buat sidang rujuk khas, dia peraturan mesti ada kerajaan, 14 mesti ada bawa dalam usul. kurungan Mana ada 1 usul dalam sesi kurungan A. penerangan ini. Ya, Sebagai betul lah, bekas Yang timbalan Muhammad. yang dipetua, Yang Muhammad. takkan kalau kau tak faham. Yang Berhormat. Patutnya bekas Tuan Speaker faham peraturan mesyuarat. Ini apa memalukan peraturan mesyuarat Yang Yang Muhammad. tak faham ni, Peraturan mesyuarat Yang Muhammad. Sila jika duduk nak Yang buat Muhammad. sesi khas, dia mesti kerajaan kena bawa usul. Poin tak tahu isu dia. Poin yang kedua saya nak sebut, kita mengadakan mesyuarat sidang khas mengikut peraturan mesyuarat 11.3. Kita dah sebut 11 dalam braket 3. Yang kedua, kita mengadakan mesyuarat mengikut peraturan 14 dalam braket 1 dalam braket I. Cuba lihat peraturan mesyuarat. Cuba lihat. Urusan bagi tiap-tiap persidangan mesyuarat dalam mengikut aturan seperti di bawah ini, kecuali majlis mesyuarat menetapkan aturan iaitu lain. Kita sebut 14 dalam kurungan 1 dalam kurungan I. Penerangan daripada menteri-menteri. Tak salah kita mengadakan persidangan khas dan ada
penerangan menteri-menteri dan ini telah kita lakukan. Okey. Dan Tuan Speaker. Okey. Kuala Krai. Kuala Krau. Boleh tanya. Speaker. Alright. Kuala Krau boleh tanya. Dah habis. Penjelasan. Tuan Speaker. Masih dah habis. Ya, poin terakhir, peraturan masyarakat 100 kuasa yang dipertua untuk menjelaskan, menentukan apa-apa peraturan yang tidak disebut dalam peraturan masyarakat. Sebab itu Okey, yang Mak okey. Kecung, kita boleh hadkan masa dan juga kita boleh hadkan bilangan yang hadir dalam satu-satu persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Dipertua. Tuan Speaker. Okey, Terima kasih Tuan Dipertua. Saya akan ambil masa yang ringkas dan juga precise untuk isu yang dibangkitkan saja. Yang pertama, terima kasih kepada Langkawi. Saya nak jelaskan kepada Langkawi bahawa mesyuarat pada hari ini namanya adalah Mesyuarat Khas Penggal Ketiga Parlimen ke-14 in bracket 2021. Penggal ketiga tapi diadakan dalam tahun 2021. Sebagaimana disebut oleh rakan-rakan sebelah sana dan juga rakan saya Kuala Krau tadi, peruntukan adalah jelas sebagaimana yang disebut oleh sempurna. Standing order kita ini adalah boleh dianggap sebagai sebahagian daripada perlembagaan. Kerana standing order dibuat berdasarkan perkara 62 fasal 1 perlembagaan. This is part of the Constitution. Standing order. Tuan Yang Dipertua, Standing order. saya tidak nak baca Yang Berhormat Menteri, sekali lagi. standing order. Saya tak bagi laluan Yang Berhormat Bukan sekejap. bagi laluan, Biar this is saya standing explain order. dulu. I have yet to Bukan explain. bagi You laluan. come up to Ini ask standing question. order. Saya bangkit. Dasarkan kepada Peraturan Mesyuarat 11.3 yang telah dibaca oleh rakan-rakan pembangkang dan juga pihak backbencher tadi, jelas menyatakan bahawa dalam konteks Parlimen Malaysia ada sidang biasa dan ada sidang khas. Saya boleh bagi contoh. Pada tahun 2009, sidang khas diadakan untuk membincangkan isu pencerobohan Israel atas Gaza. Satu. Dalam tahun 2014, tidak ada undi? Kenapa tidak ada undi? pesawat Mana MH17? usul? Mana usul? Ya, yang Kenapa kedua tidak ada undi? telah diadakan pada tahun Agung suruh bahas. Tak faham. Kenapa? Duduklah, duduk. Duduk. Pucung. Bukan, you kena jawab. Ini bukan main-main. Kenapa tidak ada undi? Itu yang kita tanya. Sesi ni okey. Kenapa tak ada undi? Mike. Tak ada bahas. Buat Mike. Agung suruh bahas. Jangan kata ni bahas, apa takut? Agung suruh bahas. Menteri apa ni? Ha? Agung suruh bahas. Buat ketetapan. Derhaka kepada Agung. Kita nak undi. Kenapa tidak boleh? Standing orders cannot supersede constitution. You understand or not? What kind of lawyer you are? Kenapa tidak boleh undi? Jawab soalan itu. Itu soalan dia. Kenapa tidak boleh undi? Jangan main-main dengan perlembagaan. Dah, kerajaan nak perang dengan Tuan Ini Pertua Agong ke? Ya. Kerajaan nak memerangi perlembagaan. Adakah ini makna kerajaan nak memerangi perlembagaan? Nak perang dengan Pertua Agong. Ini satu jenayah. Okey. Alright. Yang Muhammad semua. Sudahlah, cukup. Biar saya berkata sesuatu pula ya. Sebab dah sejam dah. Sejam dah kan. So, Menteri jangan pilih peraturan mesyuarat mana yang kena dengan diri sendiri. Yang Muhammad Menteri. Kanga diamlah. Yang Muhammad Menteri. Bukan tahu apa Kanga. Yang Muhammad Menteri. Tadi kita dengar pembangkang. Rakyat pun melihat kita semua. Bagi kerajaan jawab. Kalau tak bagi jawab, macam mana nak Kita tanya speaker, bukan tanya kerajaan. Standing order. Kita minta speaker keluarkan fatwa, bukan kerajaan jawab. I will come to that. Kita minta, I will come to that. Speaker tolong jawab, bukan kerajaan. Listen to me first. Itu saja. Listen to me speaker. first. Kita tahu. Ini yang kita dilakukan. You are not behaving like this in court. But in parliament, you behave like this. This is not something new. Apa ini menteri? Yang Muhammad you sempurna. jadi? Okey. Yang Muhammad sempurna siap. Pada peraturan mesyuarat 11.3 yang memberi kuasa kepada Perdana Menteri untuk meminta speaker memanggil sidang khas, maka ini adalah surat daripada Perdana Menteri kepada speaker
yang mengatakan bahawa Tidak boleh undi. untuk kepentingan rakyat, Mana kepentingan usul orang yang itu ramai, kita faham. salah satunya, Pucung, you listen at me. Salah satunya ialah membentangkan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat di bawah satu. Dia apa pasal mana? Undi apa pasal? Undi pasal tak boleh. Salah satunya. Apa punya peraturan ni? Yang keduanya adalah Kenapa membentangkan tidak boleh undi? proklamasi Nak buat darurat juga. ketetapan lagu mana? Berkaitan dengan bantuan Kasih sosial. darurat. Macam mana nak buat ketetapan? Okey, okey. Alright. Boleh saya jawab sekarang? Saya jawab sekarang. Ya, saya nak jawab sekarang ni. Okey. Saya telah mendengar beberapa point of order yang dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli yang berhormat, yang berhormat sempurna, yang berhormat Langkawi, yang berhormat Puchong, yang berhormat Sepang, Selayang dan yang berhormat Gelugur ya tadi, yang panggil saya lapdog tu. Pokok senang. Pokok sena semua ya. Ya. Okey, sebenarnya terdapat beberapa isu yang diulang-ulangkan dan yang diulang-ulangkan lah ya, semuanya isu yang sama. Pertamanya sama ada mengenai mesyuarat yang kita adakan ini kerana apakah itu mengikut perlembagaan dan standing order. Okey. Perlu saya jelaskan bahawa mesyuarat ini mengikut standing order 11.3. 11.3-nya ialah mengenai apa yang kita ketahui ataupun apa yang kita namakan sebagai mesyuarat khas. Ya. Mesyuarat khas ini berlaku apabila parlimen berada di dalam tangguhan. Parlimen kita ni sememangnya penggal ketiga berada di dalam tangguhan sekarang ni. Ya. Kita belum prorog penggal ketiga. Jadi kita masih di dalam, technically kita masih di dalam penggal ketiga yang ditangguh. So itu hari telah diedarkan takwim mengenai penggal keempat yang akan bermula insya-Allah 6 September. Jadi selalunya amalan kita sebelum kita mulakan penggal baru tu, maka penggal yang sekarang ni akan diprorog selama seminggu sebelumnya. Ya. Jadi sekarang oleh kerana belum diprorog, maka technically kita masih dalam penggal ketiga yang tertangguh. Jadi oleh itu 11.3 sememangnya terpakai kerana kita masih di dalam penggal yang tertangguh. Mengenai sidang khas ini juga, 11.3 dia punya prosedur ialah yang amat berhormat Perdana Menteri ya, bukan Ketua Majlis. Dalam peraturan-peraturan lain dirujuk kepada Ketua Majlis, tapi 11.3 ni dia khas, dia very special. Very specific, Perdana Menteri. So dikatakan bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri akan memberi pemakluman kepada saya sebagai Yang di-Pertua bahawa di dalam pendapat yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kepentingan awam atau masyarakat adalah penting atau adalah mustahak kita adakan satu sidang. Walaupun tarikh mesyuarat yang akan datang itu belum sampai, perlu diadakan satu sidang. Ya. Dan pemakluman tersebut telah pun diberi kepada saya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang paling pentingnya ialah 11.3 ni dia kata urusan mesyuarat khas itu ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu prerogatif beliau. Atau di dalam bahasa Inggerisnya, the business shall be appointed. Bukan fix tau. Bahasa yang digunakan adalah shall be appointed by the Prime Minister. Very specific. Ya, jadi sidang khas ini adalah prerogatif, pertamanya prerogatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, nombor satu. Dan keduanya, urusan sidang khas ini shall be appointed, mesti ditetapkan oleh Perdana Menteri. Bukan ditetapkan oleh saya, bukan ditetapkan oleh menteri lain atau ditetapkan oleh siapa saja. Ia mesti ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Izin Tuan Speaker. Sekejap. Boleh saya tanya berkenaan isu ini? Duduk. Berkenaan isu ini. Yang Berhormat minta saya beri pendapat dan ruling. Ya. Ini ini ruling saya. On this issue. Please. On this issue. Duduk. Tunggulah Saya just nak tanya berkenaan dengan isu ini. Bagilah Apa yang peluang. Tuan Speaker Yang Berhormat dah tanya saya. Ini saya jawapan nak tanya saya. sama ada Tak habis.
Yang berhormat, 11.3 itu mengatasi Constitution. I'm Payah coming to layan that. lah. Ini bawa kali Adakah nak cakap ni. 11.3 itu supersedes the Constitution I'm coming to that. 1503? You dengar dulu. Adakah yes or no? Duduk. Duduk. Tolong. Beri peluang pada saya buat ruling. Ya. Tolong. Ya, okey. Mengikut amalan, Tuan Speaker, mengikut amalan, saya rasa you dah menyelewengkan Dewan lah. ya, You mislead the House. Di atas penjelasan itu, saya rasa Speaker telah menyelewengkan Dewan. kenapa saya menyelewengkan Dewan pula? Sebab Saya baca surat 11.3 ni. pertama yang dititahkan oleh Agong menitahkan PM Duduklah. buka Parlimen. You mislead the House. Duduk. I'm coming to that. I Sekejap. think you mislead the House, please. Jangan You tuduh. mislead the House. Tolong jangan tuduh saya mislead the House. Bagi speaker cakap dulu. Kat mana yang saya mislead the House? 11.3 saya baca tadi. Ya, tetapi surat Agong itu dalam kajian sains politik, Parlimen ini adalah 3 bahagian. Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Ya. Agong menitahkan pada Perdana Menteri supaya buka Parlimen. Membahas Nah, ini dah buka Parlimen ni. segala ini. Sekarang saya dah buka apa? Parlimen. Buka lagi kelas tadika. Allah. Duduklah, duduk. Tulai. Peraturan Mesyuarat 11.3 yang telah dibaca oleh rakan-rakan pembangkang dan juga pihak backbencher tadi jelas menyatakan bahawa dalam konteks Parlimen Malaysia ada sidang biasa dan ada sidang khas. Tulai. Saya bagi saya jawab. Amalan sidang khas juga memang terdapat di House of Commons UK, di mana kita pun kadang-kadang mengikut convention mereka. Ya. Di UK pun mengikut standing order number 13-nya, sidang khas boleh dipanggil oleh kerajaan. Di sana oleh kerajaan, bukan oleh yang Perdana Menteri, tapi oleh kerajaan. Ya. Posisinya sama seperti kita. Apabila kita ada sidang khas di sini dan juga House of Commons mengadakan sidang khasnya, dan saya petik dalam bahasa asalnya, the business on the day of recall is appointed by the government. Serupa. Di sini appointed by the Prime Minister, di House of Commons dia appointed by the government. And it says, continue dengan izin bahasa asalnya, the business on the day of recall is appointed by the government, and any government order of the day or notice of motion standing on the order book may also appear on the order paper. Government order saja, government motion saja yang boleh semasa sidang khas tu. Macam kita jugalah sendiri. It's the same. Tuan Speaker. It's the same. Tuan Speaker. Tunggulah, saya Rakyat di luar 11.3. tak nak tahu 11.3. hak Kalau kerajaan keputusan untuk dibuat oleh adakan Perdana sidang khas. Menteri, Mereka biar nak Perdana Menteri kami memberi bentang jawapan. dan Kenapa bahas ordinance sedemikian? darurat Kenapa ini. tidak ada undi That dan is very sebagainya? clear. Apa yang menjerit-jerit ni? Saya belum selesai lagi cakap ni. Boleh dengar tak saya cakap? Kamu bawa peraturan mesyuarat tapi kamu sendiri tak ikut peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat kata bila saya bercakap, Yang Berhormat diam. Jangan ikut peraturan cuma apabila peraturan itu menyebelahi Yang Berhormat. It applies across the board. Yes, it's a fight across the board. Duduk. Oleh kerana tak ada Yang Berhormat nak dengar apa yang saya cakap, saya cuma nak kata satu saja. Saya tak bersetuju dengan semua Yang Berhormat cakap tadi. Ya. Ya. Speaker. Terima kasih. Last. Saya ada 3 perkara saja respons kepada yang saya hormati Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk memandu perjalanan mesyuarat ini. Baik, isu mengenai titah yang di-Pertuan Agong. Saya ingin menunjukkan di sini secara bertulis bahawa
pemberitahu daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Speaker yang berbunyi, izinkan saya baca. Dengan hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah perkenan untuk kerajaan memanggil mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat yang bersidang 26 Julai sehingga 2 Ogos 2021. Document speaks louder than words. Ini adalah kita boleh Faham beri tak? kepada Faham kepada tak? Faham tak? Yang kedua, Faham tak? Tuan Yang di-Pertua, yang kedua, saya ingin mengesahkan pada hari ini di dalam Dewan ini, saya tertakluk kepada kalau saya bercakap tidak benar, bahawa Kerajaan Persekutuan memutuskan tidak akan menasihatkan Yang di-Pertua Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baru apabila tamat 1 Ogos tahun 2021. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, please listen to me. Kerajaan telah buat keputusan berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini. Oleh kerana telah di-revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan dan Ya, kita sudah berjaya. Kita sudah berjaya. Terima kasih. Tidak bagi tahu kita. Terima kasih. Cannot. Kenapa tidak dibagi tahu lebih awal? No, cannot. This is wrong.